ke-18, mad lazim harfi. Mad lazim harfi musaqqal. Okey, semalam kita bincang mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, baik. Kita hari ini saya bagi penjelasan yang menyeluruh kedua-dua mad, kedua-dua tu. Yang pertama iaitu mukhaffaf dan yang kedua musaqqal. Semalam kita bincang mad lazim harfi musaqqal saja. Okey, baik tuan-tuan. Kita lihat Ni secara sepintas lalu baliklah. Secara sepintas lalu. Okey, mad lazim harfi. Mad artinya bacaan yang panjang. Lazim maksudnya para ulama qiraat, ulama tajwid sepakat bacaan pada hukum ini mestilah panjang selama 6 harakat. Itu namanya lazim. Kena panjang 6 harakat. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga, perkataan harfi. Harfi. Okay. Yang ni semalam saya tak jelaskan. Hari ni saya cover balik. Okay. Harfi. Kita bincang mad lazim dia ada dua kan. Harfi dengan kalimi. Yang kalimi ni kita dah bincang pada minggu lepas. Hari ni harfi. Okay. Mad lazim harfi. Okay. Sebelum kita nak faham, mad lazim ni, dia melibatkan huruf muqatta'ah. Mad lazim harfi, dia melibatkan huruf muqatta'ah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, mad lazim harfi, dia berlaku pada awal surah. Okey, boleh tuan-tuan? Faham satu persatu Okey. Saya ulang Mad lazim harfi yang pertama sekali melibatkan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni maksudnya huruf yang satu-satu je. Satu-satu huruf tu. Okey, ataupun kalau kita nak terjemahkan huruf yang terputus. Dia tak jadi ayat, dia hanya huruf sahaja. Dan yang kedua, huruf itu pula ataupun mad lazim harfi ni dia berada pada awal surah. Dia tak berada pada pertengahan. Ustaz, tak dengar suara. Minta maaf ada saya punya laptop bateri dia habis. Okey, sorry, kita sambung balik. Sekejap Okey, hari ni insya-Allah
mudah-mudahan kita boleh faham. Okey, tadi kita sambung semula tadi berkenaan dengan okey, boleh dengar ke suara saya semula? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Okey, boleh ya. Okey, tadi minta maaf tadi terputus. Okey, saya ulang balik tadi. Mad lazim, mad lazim ada dua jenis. Satu namanya kalimi. Kalimi ni dia berlaku di dalam kalimah. Okey, yang kedua harfi. Harfi ni dia berlaku pada huruf. Dan mad lazim harfi ni dia hanya melibatkan huruf muqatta'ah. Itu syarat. Syarat yang kedua, huruf-huruf itu pula dia hanya berada di awal surah. Tak boleh ada di pertengahan dan juga di hujung surah. Baik. Huruf muqatta'ah dalam Al-Quran ada 14 huruf. Dan berada di awal 29 surah. Ya, ada 14 huruf. Yang tu kena ingat tu. 14 huruf kan. Okey, hurufnya yang inilah. Sad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, alif, mim, nun, qaf, ta, ain, kaf. Ni namanya huruf muqatta'ah. Ada 14 huruf. Okay, baik. So adakah ke semua 14 huruf ni kan dia menjadi mad lazim harfi? Okey. So jawapannya kejap lagi. Okey. 14 huruf ini para ulama tajwid dalam kitab Tuhfatul Atfal, kitab ataupun matan Tuhfatul Atfal, okey, menyatakan bahawa 14 huruf ni para ulama kita buat dalam bait syair. Inilah. Silhu suhairan man qata'ka. Para ulama kita nak hafal kan, nak bagi mudah untuk kita ni mengaji, faham, ingat, buat ni. Sama juga kita hari ni pun kalau kita ngajar budak-budak kan, ataupun kita ngajar student kita, kita bagi akronim untuk dia mudah hafal. Jadi hafal ni lah. Silhu suhairan man qata'ka. Sad ni huruf sad, lam, ha, sin, ha pedas, ya, ra, alif, mim, nun, qaf, ta, ta, ain, kaf. Berkira semua dia ada 14. Ni namanya huruf muqatta'ah yang berada pada awal-awal surah. Okey. Contoh kan, kita ambil contoh. Surah Al-Baqarah ada huruf alif, ada huruf lam dan ada huruf mim. Jadi alif, lam, mim itu disebut sebagai huruf-huruf muqatta'ah. Okey, baik. Soalannya, adakah kesemua 14 huruf muqatta'ah ini menjadi mad lazim harfi? Maka jawapannya tidak. Okey, seorang ulama tajwid menyatakan daripada 14 huruf ini hanya 8 huruf sahaja adalah mad lazim harfi.
8 sahaja daripada 14 ni menjadi mad lazim harfi. Apa dia 8 tu? Yang saya sebut semalam lah. Ni. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sad. Sad. Yang kita buat semalam, bait syair, kam asal naqas. Kam asal naqas. Ni ada 8 ni. Jadi hanya huruf ini sahaja dinamakan sebagai mad lazim harfi. Dia belum pecah lagi ya. Ni belum pecah lagi kepada musaqqal mukhaffaf. Jadi saya minta kita ingat bahawa daripada 15, okey, daripada 14 huruf muqatta'ah, hanya 8 huruf sahaja yang menjadi mad lazim harfi. Okey, pegang yang tu. Baik. So, 8 huruf ni dia jadi mad lazim harfi kenapa? Kerana ke-8 huruf ni bila kita buat perincian, perincian, tengok bedah satu-satu ni, eja dia satu-satu, kita nampak dia terdiri daripada 3 huruf. Huruf kaf, bila kita buat perincian, pembedahan, dia nak eja kaf tu daripada 3 huruf. Kaf, alif, fa. Kaf. Mim, mim, ya, mim. Okey, maka dia terdiri daripada 3 huruf. Ke-8 ni. Lam. Lam, alif, mim. Nun. Nun, waw, nun. Okey. Kan? Baik. So, dia jadi mad lazim harfi kenapa? Kerana di bahagian tengah ni, okey, huruf lam, bila kita buat perincian dia 3 huruf, di bahagian tengah ni semuanya adalah huruf mad. Ni. Mad. Nampak tak? Ya, sin, ni kat sini kan, sin, dekat bahagian tengah ni, sin, ya, nun. Ya ni huruf mad, ya huruf mad, ya huruf mad, alif huruf mad, lam huruf mad. Okay, dan diikuti dengan huruf yang ketiga, dia berbaris mati. Fa, kaf, mim, mim ni mati, ain, nun ni mati, sin, nun ni mati. Maka sebab tu ke-8 huruf ni disebut sebagai mad lazim harfi. Sedangkan yang lagi 5 huruf baki, dia kan ada semua 14 kan? 8 mad lazim harfi, lagi 5 huruf baki kan? 5 huruf baki dia tak jadi. Dia tak jadi mad lazim. Dinamakan dengan mad tabi'i. Kenapa? Kerana bila kita perincikan huruf tu, okey, yang 5 huruf tu apa? Inilah. Ha, ya, ta, ha, ra. Maka dia buat syair hayyin tahirin. Okey, 5 huruf ni ha satu, ya 6 satu. kan Ustaz? Ya. 6 kan Ustaz? Bukan 5 kan? Belum. Sekejap lagi, ada satu lagi. Okay, sorry. Okay, ambil 5 dulu. Okey, ta satu, ha satu, ra. Okey, bila kita buat perincian dia, ha, dia hanya 2 huruf saja. Ha alif, ya alif. Kalau kita nak sebut dia ha, ya, ta alif, ha alif. Dia hanya 2 huruf. Dan huruf yang kedua semuanya adalah huruf mad. Ni alif mad, ni mad, ni mad, ni mad asli. Sebab tu ke-5 ni dikenali sebagai mad tabi'i. Ni.
Dia huruf muqatta'ah juga, tapi dia bukan mad lazim harfi. Dia mad tabi'i. Mad lazim harfi ni tengok dia nak perincikan dia ada 3 huruf dan huruf di tengah tu adalah huruf mad. Ni huruf mad. Tengah-tengah dia. Okey. Boleh beza tak sekarang ni? Mad lazim harfi dengan mad tabi'i. Jadi maksudnya kat sini, huruf muqatta'ah yang ada 14 ni, dia kita pecahkan, para ulama pecahkan dia jadi 2 hukum. Yang pertama, mad lazim harfi dan yang kedua mad tabi'i. Okey, mad lazim harfi kan? Mad lazim harfi ni dia mesti baca dia mesti 6 harakat. Mad tabi'i huruf ni bacanya hanyalah 2 harakat. Contoh contoh perkataan Yasin. Yasin. Okey, ya ni huruf apa? Huruf muqatta'ah. Okey. Dia jadi apa? Dia jadi mad tabi'i. Sebab ya ni duduk kat sini ni. Ya. Ya ni dia berada dalam kategori 5 huruf mad tabi'i. Sin letak kat sini tak ada. Sin pergi mana? Sin dalam mad lazim harfi. Sebab tu ya kita baca 2 harakat, sin kita baca 6. Yasin. Ya tu 2, sin tu 6. Sin ni mad lazim harfi. Okey. Boleh jelas? Sebagai contoh lagi. Alif lam mim. Okey, yang tu kejap lagi Okey. Huruf yang satu lagi yang Puan Cik tanya tadi kan. Okey, kita semua ada 14 huruf. Okey. 8 huruf adalah mad lazim harfi kan, harfi. 5 huruf adalah mad tabi'i. Satu huruf lagi. Satu huruf lagi ni adalah huruf alif. Ni huruf alif. Huruf alif dia tak jadi mad lazim harfi dan dia tak jadi mad tabi'i. Sebab dia sebut alif je lah. Alif. Dia bukan mad. Dia alif saja. Sebutan secara pendek, secara jelas. Okey, sampai di sini boleh nampak tak dulu? Sebelum kita pecahkan nanti mad lazim harfi tu. Okey. So kita buat kesimpulan dekat sini. Huruf muqatta'ah yang berada di awal surah Al-Quran ada 14 huruf. Okay. So daripada 14 huruf ni silhu suhairan man qata'ka, dia ada 3 hukum. 3 hukum dia ada 14 huruf ni. Hukum yang pertama adalah mad lazim harfi melibatkan 8 huruf. Ni kam asal naqas 8 huruf. 1 mad lazim harfi. Hukum yang kedua adalah mad tabi'i 5 huruf. Hayyin tahirin. Terus dapat ingat 5 huruf. Dan hukum yang ketiga hukum huruf alif. Alif ni bukan mad lazim harfi dan bukan mad tabi'i. Okey ya? Boleh jelas ya? Baik, kita pergi pula pecahan. Okey. Mad lazim harfi dipecahkan kepada 2. Satu mukhaffaf, satu lagi musaqqal. Okey, mukhaffaf mudah aja. Di dalam kitab Tuhfatul Atfal dia kata mad lazim harfi mukhaffaf adalah apabila di dalam huruf tersebut tidak ada proses ataupun hukum idgham. Dia tidak melibatkan hukum idgham. Ni, idgham. Okey, contoh. Tadi kita kata hukum mad lazim harfi ada 8
huruf. Kena ingatlah. Kam asal naqas. 8 huruf. Okey. Kita ambil contoh huruf Qaf. Okey, Qaf ni bila kita perincikan dia kan, Qaf, alif, fa, ada tak kat sini melibatkan idgham? Tak ada. Sebab tu Qaf ni kita baca 6 harakat dan dia mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab dia tak ada pun melibatkan idgham. Sama juga dengan nun. Nun. Ada tak idgham? Tak ada. Okey, sama juga dengan kan huruf sin ni. Ya ni adalah mad tabi'i, sin ni mad lazim harfi mukhaffaf. Baca 6 harakat, yang ni 2 harakat. Okey, sin, tengok ya. Sin ya nun. Sin, ada tak idgham? Tak ada. Maka dia menjadi mad lazim harfi mukhaffaf. Okay, ataupun kalau tengok yang panjang sikit, okay, alif lam mim. Okay, alif ni kita dah bincang tadi. Alif ni dia tak masuk mad lazim, mad tabi'i, dia alif. Okay. Mim. Ada tak hukum idgham? Tak ada. Mim ya mim, tak ada idgham. Jadi dia baca 6 harakat mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Okey, contoh yang lain. Alif lam mim sad. Jadi kita nak bunyikan ni, kita bunyikan huruf tu kan. Alif kan. Alif memang tak ada apa-apalah. Okey. Lam kan. Okey, kemudian mim. Dan yang belakang sekali tu sad. Mim yang ni pun adalah mim ini pun adalah mad lazim. Lam ni baca 6 harakat. Kan? Mim 6 harakat. Sad 6 harakat. Okey, tengok hukum dia apa? Lam ni hukumnya apa? Lam. Yang ni adalah mad lazim harfi musaqqal. Mim ni mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab tengok dalam huruf mim ada tak idgham? Tak ada. Mim tak ada. Sad sama juga mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Ya, ingat ya, key point mad lazim harfi mukhaffaf adalah apabila tidak ada idgham di dalam huruf tersebut. Tidak ada proses idgham. Okey. Mad lazim harfi musaqqal ni, musaqqal adalah apabila ada proses ataupun hukum idgham selepas mad. Nak kenal dia, dia ada tanda syiddah. Tu, ada tanda syiddah. Ingat, saya ulang balik. Mad lazim harfi mukhaffaf, dia tidak ada proses ataupun hukum idgham dalam huruf tersebut. Sementara mad lazim harfi musaqqal, ada juga setengah sebut mushba', adalah ada proses idgham. Okey, buktinya apa? Okey, tuan-tuan tengok dalam ayat ni. Alif lam mim ra. Okey. Alif ni kita baca tak ada apa-apa. Mad lazim tak ada, mad tabi'i tak ada. Lam ni jadi mad apa? Mad lazim harfi. Harfi dia dia mukhaffaf ke ataupun musaqqal? Yang ni jadi musaqqal. 6 harakat. Mim mukhaffaf. 6 harakat. Ra mad tabi'i. 2 harakat.
Okey, baik. Kenapa lam dia jadi musaqqal? Kenapa? Kerana kalau kita tengok lam bila kita eja, lam alif mim, mim mati selepasnya bertemu dengan huruf mim. Ini idgham ni. Ini idgham kat sini. Senamanya idgham mutamasilain ataupun idgham mislain. Sebab tu lam ni dia jadi hukumnya adalah mad lazim harfi musaqqal. Sebab dia berlaku proses idgham di sini. Okey? Itu cara nak kenal dia. Yang paling mudah dia ada tanda tasydid, syiddah. Okey, satu lagi contoh. Okey, yang ni. Ta, sin, mim. Okey, ta ni kita bincang tadi, dia tak termasuk dalam kategori mad lazim tapi dia mad tabi'i. 2 harakat. Mad tabi'i. Mad tabi'i tadi ada berapa? Ada 5. Hayyin, tahirin. Ta, ada hayyin, tahirin. Kan huruf ta. Ta kat sini kan. Jadi maksudnya dia mad tabi'i. 2 harakat. Okey. Sin. Sin adalah mad lazim harfi. Harfi musaqqal ke mukhaffaf? Musaqqal. 6 harakat. Mim. Mad lazim harfi mukhaffaf. 6 harakat. Okey. Sin dia jadi mad lazim harfi musaqqal. Kenapa? Cuba tengok. Sin. Sin. Nun belakang tu sin kan. Sin kan kita bunyi sin. Dia nun mati kat belakang kan. Nun mati. Kemudian dia berjumpa dengan mim. Sebab kat sini huruf mim. Kat sini berlaku proses idgham. Idgham. Maka sin ini dia jadi musaqqal. Mim dia tak ada proses idgham kat sini. Maka dia jadi mukhaffaf. Maka kita baca Tasim mim. Sebab tu kat sini kita baca ta ni mad tabi'i, sin kan kita baca 6 harakat dan sin nak pindah ke mim ada satu hukum tajwid yang ustazah tanya semalam ni. Ni namanya kat sini idgham. Jadi baca Tasim mim. Dia ada jadi idgham tu. Kat sini satu hukum, 2, 3, ada 4 hukum. Okey. Ta mad tabi'i, sin mad lazim harfi, musaqqal. Kemudian lepas tu ada idgham, nun mati bertemu dengan mim, idgham. Kemudian huruf mim, mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi ada 4 hukum tajwid. Maka bacanya Tasim mim. Okey? Boleh tak? Kita bezakan harfi musaqqal dengan harfi mukhaffaf. Okey, jelas tak hari ni? Ada soalan ke masih lagi pening-pening? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ustaz, boleh tak Ustaz bagi makna musaqqal dengan mukhaffaf tu maksud asal bahasa Arab dia tu? Sebab mungkin bila term bahasa Arab ni kan kita susah nak ingat kan. Kalau kita tahu makna dia tu, makna asal dia tu mudah sikit nak ingat. Sama juga macam bait syair tadi tu, mungkin ada orang faham, ada orang tak faham. So kena hafal tu kena ingat bahasa Melayu maksud dia apa. Boleh Ustaz? Bait syair nak bagi maksud. Bait syair dengan maksud musaqqal dengan mukhaffaf tu literal meaning dia tu, maksud asal dia tu. Okey, tak. Okey, yang pertama mukhaffaf dengan musaqqal. Okey, musaqqal ni maksudnya berat. Okey, kita baca dengan bacaan yang berat. Lam ni kat sini kan? Kat sini lam ni kan? Lam ni, lam dia punya dia ada penekanan. Sebab apa ada penekanan? Sebab dia berlaku idgham. Lam dia berlaku idgham. Kita tekankan dia.
Dan mukhaffaf ni dia relax je, bacaan yang ringan. Sad. Tak perlu ditekan pun. Sad. Sama juga dengan okey kat sini kan alif lam mim. Lam ni dia kalau dari segi dari segi kita kata intonasi dia kena tekan alif lam. Kemudian mim ni dia ringan je. Mim. Jadi yang dikatakan mukhaffaf tu adalah ringan. Dan musaqqal ni maksudnya berat. Dia lawan tu. Khafif dengan saqil. Dia asalnya perkataan khafif. Khafif. Okey. Khafif ni adalah ringan. Kemudian saqil. Saqil maksudnya berat. Okey. Jadi dari segi kita punya sebutan ataupun kita punya bunyi tu, mim ni kita punya ringan je. Alif lam mim. Ringan je mim tu. Tapi lam tu ditekankan, diberatkan. Lam dia diberatkan. Itu maksud musaqqal dengan mukhaffaf. Okey, bait syair ni panjang ni, nanti saya kena check lah. Hayyin tahirin. Hayyin ni maksudnya hayya ala salah kan. Hayyin ni maksudnya marilah. Hayyal arabiyah. Marilah, jom. Tahirin tuhur. Tahirin maksudnya jom ataupun marilah kita menjadi orang yang pembersih. Tahirin, tahur. Hayyin, tahirin. Okey, yang panjang ni, yang ni kena yang ni saya kena tengok jugalah sebab ada juga perkataan yang kita kena rujuk balik kan. Apa maksud yang nak disampaikan. Ini insya-Allah silhu suhairan man qata'ka kam asal naqas. Yang ni insya-Allah mungkin besok ke lusa ke saya bagi makna dia. Okey. Jadi saya rujuk ni tuan-tuan untuk nak buat penota ni. Tuan-tuan kalau ada buku, ini buku yang sangat bagus tajwid. Cari kitab namanya Tuhfatul Atfal. ATH, Atfal. Tapi masalahnya kitab ni dalam bahasa Arab. Ini antara kitab tajwid yang bagus. Dia hanya bagi matan, dia bagi teks saja. Kita kena syarah. Ini saya ambil daripada kitab tersebut. Tuhfatul Atfal. Okey, baik. Hari ni panjang pula. Ada soalan tak? Yang paling penting kita faham konsep tadi, huruf muqatta'ah dalam Al-Quran ada 14. So dia ada 14 tu kita pecah kepada 3 hukum. Okay, kalau saya boleh buat satu kesimpulan dekat sini lah. Kita simpulkan dekat sini untuk kita faham. Huruf muqatta'ah dalam Al-Quran ada 14 huruf. 14 ni kita pecahkan kepada 3 hukum. Satu, mad lazim harfi. Yang kedua, mad tabi'i. Dan ni tak ada apa-apa hukum. Yang ni ada 8 huruf. Kam asal naqas. Mad tabi'i ada 5 huruf. Hayyin, tahirin. Dan yang ni ada 1 huruf. Iaitu huruf alif. Okay, Mad tabi'i ni kita baca 2 harakat. Mad lazim harfi baca 6 harakat. Okay. Mad lazim harfi pula dipecahkan oleh para ulama kepada 2 jenis. Satu musaqqal. Satu lagi mukhaffaf. Okay. So apa beza dia? Okay, Yang mukhaffaf ni adalah dia tidak berlaku idgham. Musaqqal apabila dalam huruf mad itu, dalam huruf-huruf tadi itu berlaku proses idgham. Ada idgham, yang ni tak ada idgham. Okey. Boleh, saya rasa itulah kesimpulan tentang huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran yang melibatkan mad lazim harfi. Okey.
Ada lagi kalau nak tanya sebarang soalan? Kalau tak ada, saya rasa insya-Allah Ustaz, kita jelaslah. Ustaz. Ya. Ya. Kalau yang tadi ada transition yang ada idgham tu, maksudnya kita kena dengung, lepas tu kena ada 2 harakat sikit kat situ. Ya, betul. Satu kita baca mad lazim, kita baca mad lazim harfi tu 6 harakat, kemudian baca idgham 2 harakat, kemudian baca lagi mad lazim lagi kan, mad lazim harfi lagi tadi tu 6 harakat. Tapi kebanyakan kita tertinggal yang tengah-tengah ni. Kita hanya baca mad lazim sahaja. Sepatutnya dia kena baca mad lazim 6 harakat, kemudian idgham, kemudian mad lazim lagi.